Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Mac 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berpandangan Formula BND Johor dapat memastikan kestabilan kerana ada satu parti teras yang mengatasi parti lain. Khalid berkata PH dan PN sebaliknya tidak mempunyai parti yang dominan dan oleh itu mereka lebih cenderung untuk bertelagah. Dalam wawancaranya bersama utusan Malaysia, bekas pengerusi UMNO Johor itu berkata, UMNO mengambil langkah untuk bertanding di 37 kerusi walaupun separuh daripada jumlah kerusi DUN adalah 28 kerusi. Dengan itu katanya sekiranya berlaku apa-apa krisis di negeri itu, kedudukan UMNO tidak akan terjejas. Sebagai perbandingan, Khalid berkata, Formula PH pula memperuntukkan 20 kerusi untuk PKR, 16 untuk Amanah dan 14 lagi untuk DAP. Ini katanya menunjukkan tiada parti teras dalam PH kerana tiada parti dalam gabungan itu yang mempunyai lebih daripada 28 kerusi. Dia berkata situasi sama juga terjadi dengan PN kerana Bersatu hanya meletakkan 30 calon. Bagaimanapun kata Khalid, dengan UMNO sebagai parti teras BN, ia tidak akan menghakis asas berbilang kaum di Malaysia kerana gabungan itu mengambil pendekatan integrasi kaum. Perbalahan antara MCA dan DAP berterusan sejak kempen PRN Johor bermula apabila Presiden MCA Wee Ka Siong mencabar Ahli Parlimen Kulai Teo Nii Ching untuk berdebat. Terdahulu, Wee mengeluarkan cabaran itu kepada Teo semasa majlis makan malam ulang tahun MCA di Yopeng pada 25 Februari dan Teo serta-merta menerimanya. Teo sebelum ini berkata, dia dengan senang hati akan berdebat dengan Wee yang mencadangkan topik mengenai pendidikan Cina. Bagaimanapun, Wee bertindak balas terhadap Teo dengan mengalihkan perhatiannya kepada Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, dan meminta Teo membawa Lim bersama untuk perdebatan itu. Dalam hantarannya di Facebook semalam, Wee berkata selepas dia berdebat dengan Lim terlebih dahulu, dia akan memperuntukkan 20 minit untuk berdebat dengan Teo. MCA juga telah menyediakan poster yang mengumumkan perdebatan antara Wee dan Lim serta berkongsi gambar dewan yang ditempah pada 6 Mac di Johor Bahru. Ini walaupun ahli Parlimen Bagan itu masih belum memberi jawapannya berhubung perkara itu. Teo bagaimanapun berkata, dia akan berdebat dengan ahli Parlimen Air Hitam itu pada 6 Mac mengikut cabaran asal dan Wee tidak seharusnya cuba mengalihkan tiang gol. MCA ketika ini bergantung pada PRN Johor untuk menentukan kebangkitannya dan berusaha meningkatkan tekanan terhadap DAP yang bergelut dengan kekecewaan penyokong berikutan kejatuhan kerajaan PH. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Presiden PKR Anwar Ibrahim menegaskan pemilihan parti itu perlu diadakan secepat mungkin kerana beliau mahu mempertahankan prinsip demokrasi. Ini katanya walaupun terdapat pelbagai cadangan daripada pemimpin parti agar pemilihan itu ditangguhkan. Peruntukan perlembagaan kuasa ROAS membolehkan kita menangguhkan kalau ada alasan darurat atau pilihan raya umum. Ini tidak berlaku. Jadi saya agak berkeras menyatakan kalau parti ini ingin pertahankan prinsip demokrasi dan menghormati mandat rakyat, mandat ahli, maka kita harus bergegas melaksanakan secepat mungkin. Anwar berkata demikian semasa melancarkan aplikasi Adil yang membolehkan ahli PKR mendaftar dan mengundi secara dalam talian dalam pemilihan parti akan datang. Selain itu, kata Anwar, pemilihan parti perlu diadakan kerana beberapa jawatan telah kosong susulan peristiwa langkah syaratan dan perlu diisi secepat mungkin. Pemilihan parti untuk pemegang jawatan bagi penggal 2022 hingga 2025 akan diadakan pada 13 hingga 18 Mei.
Muda terlibat dalam pertikaian dengan syarikat berkaitan Kerajaan Johor berhubung premis yang digunakan untuk pusat operasi pilihan raya parti itu. Ini selepas PIJ Holdings milik Johor melalui anak syarikatnya PIJ Property Development secara terbuka menuduh Muda menduduki premis mereka tanpa kebenaran. Lokasi yang dipertikaikan itu membabitkan bangunan inkubator usahawan Perbadanan Islam Johor di Setulang Baru yang terletak di dalam kerusi Lakin. Calon muda di Lakin, Rasid Abu Bakar, memanggil sidang media petang ini untuk menyangkal dakwaan itu dan mengemukakan perjanjian sewa yang ditandatangani ahli pasukan mereka dengan tuan tanah premis itu. Dia menambah mereka tidak pernah menyembunyikan fakta bahawa ia untuk parti politik dan penyokong muda telah mengumpul dana untuk kos sewa selama setahun. Bagaimanapun PIJ Holdings berkata, premis itu bukan untuk disewakan oleh tuan tanah. Syarikat itu berkata rekod terakhir mengenai penggunaan premis itu adalah dengan individu yang ingin menjual perabot kayu jati dan dia tidak dibenarkan menyewa premis itu kepada pihak ketiga. Sehubungan itu, PIJ Holdings telah membuat laporan polis terhadap Muda kerana menceroboh dan meminta parti itu mengosongkan premis tersebut. Dalam pada itu, Rasid mendakwa kenyataan awam PIJ Holdings terhadap Muda itu adalah bermotifkan politik. Berita seterusnya. Kerajaan menarik balik permohonan untuk melucut hak wang tunai hampir 16 juta ringgit daripada akaun milik isteri bekas pengerusi tabung haji Abdul Aziz Abdul Rahim. Ia juga termasuk wang dari akaun milik 4 anak mereka, termasuk satu lot kedai di Bandar Sunway milik syarikat mereka. Timbalan Pendakwa Raya Nik Haslini Hashim memaklumkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa keputusan itu dibuat Jabatan Peguam Negara berikutan surat representasi yang dikemukakan keluarga Abdul Aziz. Hakim Muhammad Jamil Husin kemudian membatalkan permohonan kerajaan tersebut dan melapangkan tarikh pendengaran permohonan yang ditetapkan pada 21 Jun ini. Pada 8 Februari lepas, Nik Haslini memaklumkan kepada mahkamah bahawa Jabatan Peguam Negara menolak representasi dikemukakan ahli keluarga Abdul Aziz berhubung permohonan kerajaan untuk melucut hak harta tersebut. Pada 18 Disember 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan ahli keluarga Abdul Aziz untuk menangguhkan prosiding melucut hak sementara perbicaraan kes rasuah terhadap ahli Parlimen Baling itu selesai. Abdul Aziz kini dibicarakan atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit berkaitan projek jalan raya di Perak dan Kedah dan 10 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan hampir 140 juta ringgit. Kerajaan Negeri Terengganu menjelaskan apa yang kelihatan seperti lautan sisa kayu di Tasik Kenyir adalah disebabkan hujan lebat dan bukannya kegiatan pembalakan di kawasan itu. Ini selepas satu video tular memaparkan anggota bomba menaiki bot merentasi tasik itu yang penuh dengan sisa kayu. Dalam satu kenyataan, Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mukhtar berkata, hujan terlalu lebat selama 5 hari berturut-turut menyebabkan gelinciran tanah yang kemudiannya menyebabkan tanah runtuh. Tanah runtuh itu kemudian membawa sisa kayu dan tumbuhan hanyut di Sungai Terengganu di hilir Tasik Kenyir. Samsuri berkata siasatan kerajaan negeri juga mendapati tiada kegiatan pembalakan di kawasan sekitar tasik buatan itu. Samsuri berharap penjelasan itu dapat menjernihkan isu yang diperkatakan di media sosial mutakhir ini di saat banjir menimpa sejumlah kawasan di negeri itu. Terdahulu Adun Telemung Rozi Mahmad membangkitkan kebimbangan berhubung perkara itu dan menggesa siasatan dilakukan memandangkan pembalakan dilarang di kawasan tersebut. Untuk rekod, daerah Hulu Terengganu dilanda banjir sejak minggu lalu dan disifatkan yang paling buruk berlaku berikutan beberapa kawasan terjejas sebelum ini tidak pernah dinaiki air. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.